Baik, salam sejahtera. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Untuk waktu ini, kita nak memberi sedikit kupasan dan juga diskusi melihat kepada satu kajian ataupun satu kaji selidik yang dilakukan oleh Ipsos 2024 yang melihat kepada apa yang merisaukan rakyat Malaysia, yang mana melihat kepada tahap keyakinan dan juga kerisauan utama rakyat Malaysia dibahagikan kepada beberapa kategori dan juga topik-topik. Yang pertamanya, kita melihat kepada tahap keyakinan dan juga kerisauan utama rakyat Malaysia, yang mana rakyat Malaysia semakin optimis dengan hala tuju negara. Kalau berdasarkan peratusan dan juga perbandingan dengan berdasarkan negara-negara, melihat kepada kedudukan negara, 7 daripada 10 rakyat Malaysia positif dengan hala tuju negara. Walaupun sikap optimis negara-negara lain di seluruh negara, di seluruh dunia kekal sama sejak tahun-tahun lalu, tetapi Malaysia mencatatkan peningkatan sikap optimis yang cukup ketara, iaitu sebanyak 19% berbanding Oktober 2023. Dan berikut kalau boleh saya tunjukkan, Malaysia berada pada tahap 71%, kalau dibandingkan dengan Singapura lebih atas sedikit 80%, tetapi kita mendahului negara-negara lain seperti Thailand dan juga negara-negara lain lah seperti Indonesia. Kemudian kita melihat kepada yang kedua, iaitu melihat kepada ekonomi semasa, yang mana semakin ramai rakyat Malaysia berpandangan yakin dan juga berpandangan positif tentang kedudukan ekonomi negara, kerana sentimen ekonomi Malaysia semakin berkembang positif dengan ketara, iaitu sebanyak 33% sejak setahun lalu dan kini berada pada 72%. 70% rakyat Malaysia percaya keadaan ekonomi semasa, iaitu keadaan ekonomi pada ketika ini adalah baik, dan sebagai perbandingan, sentimen ekonomi di negara-negara lain seluruh dunia kekal berada pada paras atau pada tahap yang sama, iaitu pada tahap 37% ataupun 38%. Ini gambaran yang diberikan, kita berada pada tahap yang cukup baik. Itu tahap keyakinan rakyat Malaysia berdasarkan laporan kaji selidik ini. Kemudian, kita melihat kepada satu lagi, iaitu indeks keyakinan pengguna. Malaysia menunjukkan peningkatan kukuh dalam aspek keyakinan pengguna, dan walaupun mengalami penurunan pada awal tahun, indeks keyakinan pengguna bulanan Malaysia semakin bertambah dengan pertambahan sebanyak 12% dari Oktober 2023 hingga Oktober 2024. Dan Malaysia mengatasi purata global yang kekal pada 49%, sebanyak 9% pada Oktober 2024. Kita boleh lihat di mana sebenarnya kedudukan kita, iaitu 5 global di keyakinan tahap individu di seluruh dunia adalah 49%, tetapi Malaysia yakin ataupun tahap keyakinan berdasarkan indeks keyakinan pengguna kita sedikit meningkat, iaitu 58%. Baik, kita melihat pada satu lagi aspek yang cukup penting saya kira dalam dapatan ini, iaitu melihat kepada rasuah. Ataupun kalau kita beri sedikit gambaran ini adalah 5 perkara yang paling dirisaukan di negara anda, iaitu di negara Malaysia, iaitu antaranya rasuah, pengangguran, kemiskinan, jenayah kekerasan dan juga inflasi. Dan kalau melihat kepada dapatan ini, rasuah kekal menjadi kerisauan utama dan juga kekhawatiran tentang jenayah melonjak, kerana isu rasuah dikatakan kekal menjadi kebimbangan utama di Malaysia, diikuti oleh pengangguran dan juga kemiskinan. Kalau melihat kepada angka di sini, 47% bimbang, masih lagi bimbang dan juga risau tentang rasuah politik dan juga keuangan. Dan kalau melihat kepada kerisauan-kerisauan utama lain, khususnya di peringkat global, keadaan inflasi, jenayah dan juga tahap kemiskinan. Tetapi kekhawatiran tentang jenayah dan juga keganasan dalam kalangan rakyat Malaysia meningkat mendadak berbanding Oktober 2023. Namun, kerisauan rakyat Malaysia tentang inflasi berkurangan dengan ketara. Ini yang anda boleh lihat perbandingannya. Seperti yang disebutkan tadi, ramai masih lagi risau tentang rasuah berbanding dengan keadaan inflasi. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Datuk Seri Dr. Akbar Sata, yang merupakan Presiden Pertubuhan Integriti dan juga Governance Malaysia MIG. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, mungkin sekilas selalu melihat kepada apa yang disebutkan dalam kaji selidik Ipsos ini.
baik hala tuju negara, baik ekonominya, ramai yang melihat dan juga sentimen yang cukup positif, tetapi masih lagi risau, masih lagi bimbang tentang tahap dan juga berkaitan dengan isu semasa yang dikaitkan dengan rasuah. Mungkin sedikit gambaran dan mungkin sedikit pandangan Datuk Seri, adakah kerisauan, kebimbangan rakyat Malaysia berkaitan dengan rasuah ini ada sebenarnya boleh dilihat sebagai sesuatu yang positif ataupun bagaimana, Datuk Seri? Saya dapati bahawa kerisauan mengenai rasuah dan juga politik wang ni merupakan satu perkara yang masih lagi dirisau oleh masyarakat kini. Tetapi saya nak bagi bandingan ya pada satu kajian yang dibuat oleh Transparency International Malaysia, iaitu dalam Global Corruption Perception, iaitu bila ditanya mengenai kerisauan, yang utama sekali masa tu sebelum pilihan raya ke-14 ya, yang menjadi kerisauan sekali ialah pengurusan ekonomi 54%. Dan kita dapati bahawa rasuah itu adalah merupakan perkara yang 1, 2, 3, 4, yang kelima selepas gaji, kemiskinan, pengangguran, baru rasuah. Dan rasuah masa tu kerisauan masyarakat ialah 15% saja jika dibandingkan dengan kajian yang terkini, iaitu naik kepada 47%. Jadi ini merupakan satu perkara yang membimbangkan, dan saya juga ingin melihat kepada statistik yang dilakukan oleh University Sains Islam di Negeri Sembilan, iaitu pada tahun 2024 dia juga menanyakan persepsi masyarakat, apakah yang rakyat merasa risau. Antaranya ialah kita dapati ialah perkara utama adalah politik wang, iaitu 80%. Yang kedua untuk cepat urusan 78%, 77% ialah salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi nampak gaya kalau kita banding sebelum pilihan raya ke-14 itu dibandingkan dengan yang ada kini, kita dapati masyarakat semakin risau mengenai kegiatan-kegiatan rasuah, political donation, dan juga dari segi dari segi rasuah politik ini. Datuk Seri memberi gambaran tentang kebimbangan dan juga kerisauan orang ramai melihat kepada sebelum ataupun ketika pilihan raya itu berlaku dan juga selepas pilihan raya berlangsung. Tapi mungkin pada waktu ini, adakah kerisauan dan juga kebimbangan yang dilihat semakin sedikit memuncak pada ketika ini, adakah disebabkan dengan banyak laporan tangkapan siasatan yang dilakukan oleh institusi seperti SPRM terhadap baik kumpulan organisasi ataupun individu-individu tertentu? Adakah ia salah satu juga cerminan juga perspektif yang boleh kita ambil adalah ini adalah inisiatif dan juga komitmen yang dilakukan oleh kerajaan untuk membanteras rasuah, ataupun bagaimana untuk kita melihat kerisauan itu pertama, tetapi ini juga mencerminkan keberkesanan dan juga langkah-langkah yang sedang diambil seberapa banyak boleh untuk menyiasat, menangkap dan juga mendakwa. Mungkin boleh beri sedikit gambaran melihat pada perkara ini, Datuk Seri. Sudah tentu ya, masyarakat bukan saja melihat kepada tangkapan yang begitu banyak terhadap ahli politik. Dan salah satu daripada statistik yang saya ada daripada SPRM, tangkapan daripada tahun 2000 hingga 2023 yang dinyatakan oleh bekas pengarah bahagian operasi khas Datuk Tan. Beliau menyatakan bahawa dalam siasatan beliau itu 60% adalah siasatan terhadap ahli politik. Jadi ini menunjukkan bahawa memang ada bukti bahawa ada, iaitu siasatan-siasatan masih lagi dilakukan terhadap ahli politik. Dan sudah tentu jika kita lihat kepada masyarakat pun, itu sebabnya kalau kita tengok survey ataupun kajian-kajian yang dilakukan oleh Transparency International, iaitu Global Corruption Barometer, dia ambil populasinya adalah 50% orang kampung, 50% orang bandar, masih lagi menyatakan bahawa isu rasuah itu adalah merupakan isu yang utama. Jadi selain daripada itu, kalau kita melihat kepada elit-elit ekonomi juga dan juga elit-elit yang berada yang memahami mengenai kajian dan juga memahami mengenai isu-isu rasuah ini, dan juga pakar-pakar, mereka juga menyatakan bahawa
isu rasuah adalah begitu merisaukan kini. Begitu juga di kedai-kedai kopi. Walaupun kita dapati bahawa ia tidak merupakan kajian yang saintifik, tetapi topik utama adalah rasuah. Jadi itu merupakan satu perkara yang kita membimbangkan dan sudah tentu kita mengucapkan terima kasih kepada SPRM telah menjalankan tugas dengan baik sehingga agak sukar untuk menghapuskan semua. Sebab dalam rasuah ni kita tak boleh hapuskan semua tetapi kita sekadar boleh mengurangkan. Jadi ia merupakan satu perkara yang rasuah ini bukan saja merupakan satu perkara yang memberi masalah dan kesan kepada masyarakat, bahkan juga rasuah ini memporak-porandakan negara, memporak-porandakan, melemahkan politik dan juga ekonomi. Okay. Datuk Seri, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini, seperti apa yang kata Datuk Seri, baik untuk rakyat risau dan juga ambil cakna berkaitan dengan jenayah-jenayah ataupun aktiviti menjurus kepada rasuah, itu satu. Tapi bagaimana kita nak memulih kepercayaan dan juga keyakinan rakyat Malaysia khususnya dalam usaha untuk membantas rasuah. Seringkali kalau kita bercakap tentang usaha membantas rasuah, kita sering membandingkan negara kita dengan apa yang dilakukan dan juga apa yang pernah disusun strategi di peringkat antarabangsa di negara-negara lain. Itu pertama. Dan mungkin seterusnya, saya nak tanyakan kepada Datuk Seri melihat kepada kehadapan ini, bagi tahun 2025, adakah isu berkaitan dengan rasuah ini masih lagi perlu diberi perhatian di peringkat yang sewajarnya? Tahun depan kita bercakap tentang kepengerusian ASEAN. Adakah perlu untuk kita bercakap tentang rasuah juga di peringkat ASEAN ini ataupun bagaimana? Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Pantau Agenda Reformasi. Baik, kembali dalam Pantau Agenda Reformasi, kami memberi tumpuan khususnya melihat kepada kaji selidik yang dilakukan oleh Ipsos dalam dapatan yang dikeluarkan ataupun yang dinyatakan ada perkara penting melihat kepada rasuah ataupun isu berkaitan dengan rasuah masih lagi menjadi kebimbangan dan juga kerisauan utama rakyat Malaysia. Kami masih lagi bersama dengan Datuk Seri Akbar Satar. Datuk Seri Dr. Akbar Satar merupakan Presiden Pertubuhan Integriti dan juga Governance Malaysia MIG. Datuk Seri, mungkin pada waktu ini bagaimana kita nak memulih dan juga nak menguruskan persepsi dan juga nak memulih kepercayaan dan juga keyakinan rakyat Malaysia khususnya melihat kepada usaha-usaha yang sedang dan juga yang dirancang oleh kerajaan khususnya terkait dengan rasuah. Kalau kita melihat dalam belanjawan yang baru dibentangkan dalam sebulan lepas, rasuah juga peruntukan beratus juta ringgit diperuntukkan untuk usaha membantas rasuah. Jadi pada waktu ini sejauh mana perlu dan juga terdesaknya untuk kita nak memulihkan persepsi dan juga nak mengurus kerisauan, kebimbangan dan juga kepercayaan rakyat Malaysia terhadap usaha bantas rasuah ni, Datuk Seri? Dari segi bajet, ia merupakan satu perkara yang bagus kerana saya rasa SPRM mendapat bajet yang begitu banyak untuk memastikan bahawa rasuah dapat dikurangkan. Yang utama sekali saya rasa perkara ini telah berlaku sejak tahun 2016 lagi, iaitu political donation ataupun pembiayaan wang politik. Jadi perkara ini telah diunsur sama ada pembangkang ataupun Barisan Nasional pada itu, iaitu di Parlimen. Mereka telah berbahas iaitu untuk memastikan bahawa kita ada satu akta khas iaitu akta pembiayaan wang politik. Tetapi kita dapati bahawa setiap manifesto yang diadakan oleh setiap parti politik adalah merupakan salah satu daripada agendanya ialah untuk memperkenalkan akta dana politik. Tetapi sehingga sekarang sama ada parti pembangkang ataupun parti-parti pemerintah, kita dapati bahawa hingga sekarang walaupun pada 2017 saya merupakan salah seorang daripada jawatan kuasa pembiayaan dana politik dilantik oleh kabinet masa itu dan juga dianggotai ahli-ahli NGO, parti politik dan sebagainya, kita telah mengeluarkan satu cadangan yang begitu baik berdasarkan kepada negara yang terbaik di dunia dari segi pembiayaan wang politik. Tetapi sehingga sekarang kita dapati bahawa hanya janji saja, iaitu ada dibahas di dalam Parlimen tetapi ia sekadar bahas begitu saja, tidak ada inisiatif-inisiatif yang
yang berkesan untuk mengadakan akta pembiayaan wang politik ini. Sebab ini merupakan satu-satunya untuk memastikan iaitu tidak ada lagi rasuah politik. Sebab di Malaysia ni kita dapati bahawa tidak ada wang, maka parti politik itu selalunya dikatakan tak boleh hidup. Jadi mereka memerlukan wang. Tetapi masalahnya, kalau kita tengok di negara-negara luar, termasuk Amerika Syarikat ataupun di England ataupun di UK, kita dapati bahawa mereka menerima dana-dana daripada luar, tetapi ia direkodkan. Dia ada akta. Maknanya, tapi di Malaysia ni kita tidak ada rekod. Jadi selalunya yang wang, dana politik yang diberi oleh orang-orang yang ada kepentingan itu kepada parti-parti politik, mereka memberi tanpa memasukkan ke dalam akaun parti politik. Selalunya dimasuk dalam akaun-akaun peribadi. Yang masalah besar, siapa saja yang menerima akaun ni dalam akaun peribadi, selalunya katalah diterima 500 juta. Selalunya ia akan beri kepada parti 300 juta. Dia masuk dalam poket 200 juta. Jadi dana ini merupakan satu dana yang bagus, iaitu kita adakan akta dana politik ini. Yang pertama, kita ada memberi definisi yang sebenar. Apa dia sebenarnya dana parti politik, dan yang kedua kita dapat mempertingkatkan imej. Salah satu daripada cadangan ataupun intipati untuk kita meningkatkan CPI ialah kena ada akta dana politik. Jadi itu merupakan satu perkara yang bagus untuk naikkan imej kita. Yang ketiga ialah untuk mementingkan dari segi tata kelola seperti yang dikendaki oleh kerajaan sekarang. Satu lagi, ia merupakan satu akta ni boleh merupakan satu proses semak dan juga boleh diaudit. Jadi ini boleh menyebabkan duit itu tidak mengalami ketirisan, dan kita elak bergantung kepada kewangan-kewangan yang tak jelas, underground dan sebagainya. Selain daripada itu, kita dapati bahawa ia hendaklah diberi kepada parti-parti politik, akaun-akaun politik. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut ada. Yang saya fahami, iaitu salah satu daripada parti politik menyatakan bahawa orang-orang kini berasa begitu takut untuk isytihar ataupun kita memberi secara transparent, keluarkan dalam internet dan sebagainya. Seperti yang ada di Amerika dan UK, mereka takut mereka ini bila dia memberi wang political donation, maka bila parti dia kalah maka dia takut. Tetapi ini kita jangan fikir sedemikian. Maknanya kalau boleh, itu kita ada cara-cara yang tertentu untuk kita mengelak. Salah satu cara yang saya lihat, iaitu salah satu itu negara di Eropah, ya. Dia begitu senang sekali. Salah satu daripada cara yang dia membiayai iaitu selain daripada memberi kewangan, kadang-kadang dia memberikan kerajaan sendiri akan menyediakan wang kepada parti-parti politik. Jika sekiranya parti politik itu besar, diallocate-kan lebih besar. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut. Satu lagi yang yang disebut tadi mengenai ASEAN. Banyak kali saya telah menulis, ya, iaitu lebih kurang 4-5 tahun dulu, semasa kita menjadi pengurusi ASEAN, saya juga pernah mencadangkan supaya kita memasukkan agenda rasuah. Sebab kita dapati bahawa kalau kita ikut CPI, negara-negara di Asia ini, kecuali Singapura, ya, begitu teruk sekali dari segi CPI. Selalunya di bawah 50%. Jadi ini ada impak-impak yang tertentu yang boleh melibatkan kepada negara-negara kita jika sekiranya rasuah ini tak dibendung di Asia ini sendiri. Jadi ia merupakan satu perkara yang begitu penting sekali jika sekiranya sebagai pengurusi ASEAN pada kemudian tahun ini atau tahun depan, hendaklah kita memastikan bahawa kalau boleh adakan agenda rasuah, iaitu memastikan bahawa ada pengawasan di ASEAN ini untuk mengekalkan dan menaikkan imej dan juga menaikkan CPI di negara-negara di Asia Tenggara ini. Sebelum kita berehat tadi, memang sengaja saya tanyakan kepada Datuk Seri, melihat kepada dalam sebulan lebih ini kita nak menginjak pada tahun 2025. Kenapa penting untuk kita melihat usaha bantuan rasuah ini menjadi salah satu agenda yang cukup penting dan juga yang paling utama di peringkat pentadbiran kerajaan.
kerana tahun 2025 juga tadi sebab banyak kali Datuk Seri menyebut tentang rasuah, politik wang, politik berkaitan dengan akta pembiayaan dana politik. Kerana tahun 2025 kita akan menyaksikan berapa lagi siri politik yang akan berlangsung, termasuklah PRN Sabah, kemudian akan melihat kepada Johor, Melaka dan juga Sarawak dan yang lain-lain. Tapi mungkin pada waktu ini dan juga disebutkan oleh Datuk Seri berkaitan di bagaimana agenda bantas rasuah juga perlu diangkat di peringkat yang lebih besar di platform seperti ASEAN. Datuk Seri, mungkin juga boleh kongsikan bagaimana untuk kita nak meyakinkan satu di peringkat pentadbiran itu sedang melakukan yang terbaik, tapi nak meyakinkan orang ramai bahawasanya rasuah ini walaupun sedikit, walaupun sekecil-kecil RM1 itu tetap rasuah sehinggalah sejumlahnya berjuta-juta ataupun berbilion ringgit. Bagaimana usaha untuk terus nak mendidik, pendidikan berkaitan dengan rasuah itu perlu diteruskan. Mungkin pada waktu ini, sebab kita bercakap tentang rasuah ini daripada dahulu lagi Datuk Seri bercakap sampailah sekarang, seolah-olah kerisauan, kebimbangan orang ramai itu masih lagi ada. Tetapi bagaimana untuk kita melihat pendidikan berkaitan dengan rasuah ini perlu berterusan? Pandangan Datuk Seri. Cuma saya banggalah, iaitu apabila kali pertama Perdana Menteri PMX memegang tapuk jawatan sebagai Perdana Menteri, 3 perkara yang diutamakan, iaitu dari segi membasmikan kos sara hidup, ekonomi, dan dia juga masukkan mengenai untuk menghapuskan rasuah. Sebab rasuah ini merupakan skala ibu kepada masalah. Tampangnya politik adalah disebabkan rasuah, ekonomi tergendala, merosot adalah kerana rasuah, masalah sosial adalah kerana rasuah. Jadi itu adalah satu perkara dan inisiatif yang bagus. Tetapi cuma yang kita nak lihat ialah kita tak mahu melihat hanya Perdana Menteri saja yang pergi ke arah itu. Menteri-menteri lain hendaklah juga cuba mengikuti jejak langkah Perdana Menteri ini supaya rakyat dapat melihat bahawa bukan hanya pemimpin nombor 1 saja yang benar-benar, iaitu betul-betul ingin menghapuskan rasuah, menyebut mengenai rasuah-rasuah boleh dikatakan setiap hari, kerana ia merupakan satu perkara yang sangat mustahak untuk kita mengekalkan negara ini sebagai negara yang bagus, dihormati, tinggi imej, dan selain itu untuk kita mencapaikan CPI kepada di bawah 30 pun merupakan satu perkara yang perlu dilaksanakan oleh ahli politik dan juga pegawai kerajaan, hendaklah mengikut prosedur-prosedur, tata kelola dan sebagainya. Contohnya ahli politik dan juga pegawai kerajaan yang tinggi memastikan bahawa segala kontrak-kontrak yang besar dan kontrak-kontrak juga hendaklah diberi kepada orang yang dibawa dan melalui proses tender, dan proses tender ini pula dianggotai oleh board yang mempunyai integriti. Dan selain daripada itu, kita juga nak memastikan bahawa ia memberi secara tender terbuka dan bukan secara direct. Sebab kajian oleh bekas AG dahulu, iaitu Tan Sri Amri Buang, menyatakan bahawa ketirisan disebabkan oleh apabila kita memberi direct nego ini, direct nego selalunya keuntungannya adalah 50%. Tetapi jika sekiranya melalui kontrak terbuka, ia hanya untung lebih kurang 15%. Jadi ini banyak tiris yang boleh berlaku selain daripada kualiti-kualiti. Jadi selain daripada itu, saya rasa ada lagi selain daripada kewibawaan pemimpin nombor 1, nombor 2 ialah ketua-ketua jawatan hendaklah menjalankan tugas dengan baik dan juga tunjuk contoh yang baik. Pastikan bahawa kita mesti bersih, mesti putih daripada putih, dan sudah tentu akan diikuti oleh pegawai-pegawai kita. Yang ketiga ialah memastikan bahawa setiap reform yang kita nak buat itu ialah hendaklah reform yang efektif. Jadi reform yang sekini iaitu NACS ni sudah tentu saya tengok lebih baik dan juga lebih mungkin berkesan untuk membantu meningkatkan CPI, juga mengurangkan rasuah, dan akhir sekali ialah sokongan orang ramai. Sokongan orang ramai adalah begitu mustahak, bukan saja orang ramai, bahkan juga media massa, swasta. Boleh dikatakan swasta ini adalah antara pemberi-pemberi yang agak besar kepada penerima. Jadi pastikan bahawa kita bukan lagi nak memberi, tetapi sama-samalah, iaitu penerima dan juga pemberi. Jangan lagi kita melakukan rasuah, sebab kita kena ingat dalam
undang-undang ini, dalam rasuah ini, apa yang kita buat hari ini mungkin 5, 7, 8, 10 tahun lagi kita akan masih lagi boleh didakwa jika sekiranya ada bukti. Itu adalah antara cadangan. Baik, terima kasih Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Pertubuhan Integriti dan juga Governor Malaysia MIG. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi, saya Fauzizin, selamat.